Salam sejahtera dan salam menjulang pendidikan negeri Sarawak. Kami dari SMK Tinggi Sarike iaitu Cikgu Kwok Hie King, Cikgu Helen Tunga, Cikgu Nur Nafizah ingin berkongsi sebuah kajian tindakan bahasa Melayu dengan tajuknya penggunaan jadual rumusan, teknik untuk menjawab soalan rumusan SPM. Sebelum memulakan kajian tindakan ini, kami telah membuat refleksi pembelajaran dan pengajaran yang lalu. Daripada pengajaran dan pembelajaran yang lalu, kami dapati terdapat beberapa persoalan yang timbul dalam kalangan murid. Antaranya, mereka masih belum cukup kuat untuk mendapat grade yang baik dalam rumusan. Hal ini demikian kerana mereka tidak memahami petikan tersebut dan juga malas membaca. Seterusnya, mereka juga tidak menjawab soalan rumusan gara-gara mereka tidak faham soalan. Tetapi sebenarnya masalah ini bukan masalah besar kerana mereka mempunyai satu teknik untuk mencari jawapan untuk isi tersurat. Terdapat beberapa isu keprihatinan yang telah kami jumpa sepanjang pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. Sebagaimana yang kita ketahui, bahasa Melayu merupakan mata pelajaran yang wajib lulus kerana dengan kelulusan bahasa Melayu, mereka akan mendapat sijil yang dinanti-nantikan dan sijil ini merupakan sijil yang diiktiraf antarabangsa. Yang kedua, rumusan merupakan lubuk markah bagi pelajar yang lemah terutama untuk kelas yang hujung. Hal ini demikian kerana rumusan ini merangkumi 30 markah daripada markah keseluruhan iaitu 110 markah. Sekiranya mereka menggunakan jadual ini, mereka senang mencari isi dan kemungkinan besar mereka akan mendapat 6 isi tersurat yang betul. Dan daripada markah 30 itu, mereka akan mendapat 24 sekiranya mereka menjumpai isi yang betul, pendahuluan yang betul dan kesimpulan yang betul. Jadi, isu keprihatinan ini diambil berat dan kami berusaha untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh murid. Objektif kajian tindakan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan murid dalam menjawab soalan rumusan. Kemampuan murid ini amat penting supaya mereka memperoleh sedikit markah untuk rumusan dan mungkin mereka akan lulus dalam peperiksaan nanti. Objektif khusus, murid dapat menyenaraikan kata kunci untuk rumusan. Kata kunci ini terdapat dalam jadual rumusan tersebut. Murid pula dapat menjawab soalan rumusan dengan memperoleh sekurang-kurangnya 20 markah. Jadi, 20 markah daripada 30 dikira baik. Kumpulan sasaran untuk kajian ini ialah 22 orang pelajar tingkatan 4. Dan dalam 22 orang itu terdiri daripada 12 orang lelaki dan 10 orang perempuan. Dalam pelaksanaan tindakan, aspek pertama yang perlu kita lihat ialah tinjauan masalah. Daripada pemerhatian, kami mendapati murid kurang memberi respon kerana mereka kurang memahami tajuk dan isi petikan rumusan dan selepas kajian tindakan ini dijalankan, mereka lebih bersedia dan menunjukkan kesungguhan dalam mencari isi. Dalam aspek ujian pula, kami telah menyediakan teks rumusan dan murid membaca teks tersebut, kemudian perbincangan kata kunci
dan murid perlu menjawab soalan rumusan berdasarkan kata kunci tersebut. Dari aspek analisis pemerhatian pula, kami mendapati murid lebih berkeyakinan dalam menjawab soalan rumusan. Mereka boleh mencari perkataan sinonim dan kata kunci yang terdapat dalam petikan. Apabila menjawab soalan rumusan, mereka lebih mahir mencari kata kunci yang terdapat dalam petikan. Yang kedua, mereka tidak menampakkan kerisauan dalam hati mereka kerana mereka sudah dapat mencari jawapan untuk menjawab rumusan dengan cepat dan tepat. Oleh hal yang demikian, suasana pembelajaran di dalam kelas menjadi lebih ceria. Dalam analisis ujian, kami membandingkan keputusan ujian pro dan keputusan ujian pasca. Dalam ujian pro, terdapat 5 orang murid yang mendapat markah antara 12 hingga 18 markah dan ada 17 orang murid yang mendapat markah 0 hingga 11 markah. Manakala dalam ujian pasca pula, terdapat seorang murid telah mendapat 25 markah ke atas. 4 orang murid mendapat markah antara 20 hingga 24, 15 orang mendapat markah 12 hingga 18 markah, manakala 2 orang mendapat markah 0 hingga 11 markah. Murid yang mendapat 0 hingga 11 markah dalam ujian pasca kerana mereka tidak mengikut kata kunci yang telah diberikan. Alasan mereka sudah lupa kata kunci yang terdapat dalam jadual tersebut. Murid yang mendapat markah kurang daripada 12 juga berkurangan dan keadaan ini mendatangkan gambar positif dalam kalangan murid dalam menghafal kata kunci dalam jadual rumusan. Dan keadaan ini ternyata membantu mereka dalam menjawab soalan rumusan. Tindakan yang telah dijalankan semasa kajian tindakan ini ialah aktiviti membaca teks rumusan, diikuti oleh aktiviti perbincangan dalam kelas untuk mencari kata kunci dan aktiviti menjawab soalan rumusan. Setelah aktiviti kajian tindakan dilakukan, kami telah membuat beberapa refleksi kajian. Yang pertama, murid berasa seronok kerana mereka mampu menjawab soalan dengan baik. Kedua, murid lebih serius masa menyelesaikan tugasan kerana mereka sudah mahir dalam mencari isi. Yang ketiga, pencapaian murid meningkat kerana mereka memperoleh markah dalam pencarian isi dan keadaan ini menyebabkan proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar. Untuk cadangan kajian seterusnya, kami berharap jadual ini menjadi pendorong kepada murid agar lebih yakin dan mendorong guru menambah ilmu. Dan ia juga sebagai persediaan kepada murid untuk menghadapi peperiksaan dan guru lebih bersedia berhadapan dengan murid yang lemah. Ini merupakan jadual rumusan yang telah kami sediakan yang merangkumi beberapa kehendak soalan, perkataan seerti dan kata kunci yang terdapat dalam petikan. Perkataan seerti ini boleh digunakan untuk mencari isi dan juga pendahuluan, manakala kata kunci ini biasanya wujud dalam jawapan. Sekian sahaja daripada kami. Semoga ia bermanfaat untuk semua. Sekian, terima kasih.